Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran. Untuk hari ini kita akan melihat, mendengar dan membaca dari surah At-Taubah ayat 80 hingga ayat ke-86. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, ya, silakan boleh ambil dan buka ke halaman muka surat 200. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya ke layar anda dengan jelas insya-Allah. Baik, sebelum kita nak mulakan pengajian, saya nak menyapa teman-teman yang bersama dengan kita daripada awal hinggalah akhir pelajaran ini dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan agar semua kita diberikan kelapangan dan kesihatan serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat, bersemangat untuk kita mulakan pelajaran. Kalau bersemangat, saya ada dua permohonan, dua permintaan, dua rayuan kepada teman-teman. Yang pertama, saya nak ajak jom kita share dulu, boleh tak? Kita kongsikan dahulu ilmu ini agar ianya juga sampai kepada khususnya pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta rakan-rakan rapat kita, supaya kita dapat bantu juga mereka untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Boleh ya? Bantu saya, kita share dahulu. Yang kedua, saya nak minta teman-teman, boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran?
kerana kita nak tanamkan dalam fikiran kita, dalam kawan-kawan kita, bahawa mengaji Al-Quran ini bukannya payah sebenarnya, senang dan mudah. Jadi kita, yang pentingnya kita istiqamah, kita konsisten belajar, diulang lama-lama, insya-Allah kita akan dapat menguasai ilmu tajwid dengan baik dan dapat menguasai cara bacaan dengan betul. Jadi kita dapatkan dahulu komen mudahnya mengaji Al-Quran, boleh ya? Baik sahabat-sahabat, tanpa melengahkan mata, sebelum kita masuk pada bacaan isti'azah, boleh tak kita semarakkan lagi pengajian kita ini dengan saya dapatkan thumbs up dan juga heart ya. Baik, jom kita mulakan dengan isti'azah. Ingat ya, jangan terus buka Al-Quran dan baca. Mohonlah perlindungan dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Biasanya bila kita melakukan amal ibadah ini, satu makhluk Allah yang paling tak suka, paling benci kita buat perkara tersebut, tidak lain dan tidak bukan ialah syaitan. Jadi oleh itu dia akan datang dengan pelbagai helah untuk cuba mengalihkan kita daripada terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu, marilah sama-sama kita mohon dengan nama Allah perlindungan daripada syaitan yang direjam. Lafaznya hamzah baris atas, makhrajnya di pangkal kerongkong a. Kemudian ain baris dhammah, makhrajnya di pertengahan kerongkong au dengan kadar 2 harakat. Kemudian zal berbaris dhammah di hujung lidah zu. A'udzu billahi minasyaitan. Ta dibacakan dengan 2 harakat. Syaitanir rajim. Dan di akhir barulah dimasukkan kepada mim. Jom kita dengarkan dahulu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baik sahabat-sahabat, kita masuk ke dalam ayat yang pertama untuk hari ini. Sebelum itu, saya ada satu kuis ringkas. Saya harap semua kita ambil bahagian, boleh ha? Yang betul pun tak apa, yang salah pun tak apa. Yang betul insya-Allah sahabat-sahabat akan ditahqiqkan dan akan lebih merasa yakin dengan bacaan. Sebab yang mana kita baca sebelum ini betul. Yang mana yang baca salah pun tak apa. InsyaAllah selepas hari ini sahabat-sahabat akan dapat menguasai perkara yang saya nak bagi tahu ini dengan baik insya-Allah. Jadi jangan malu. Saya nak tanya sahabat-sahabat, bukan suruh pilih ya. Saya nak tanya sebelum ini bila jumpa dalam situasi ini macam mana baca? Siapa yang baca dengan A pilih A, iaitu astaghfir lahum. Siapa dengan baca dengan A, minta sahabat-sahabat komen semua. Saya minta semua ambil bahagian. Baik. Siapa yang selama ini, bukan ikut kawan, jangan ikut kawan, ikut diri kita sendiri. Sebelum ini bila sampai dalam situasi macam ni, siapa yang baca dengan astaghfir lahum, dia baca dengan astaghfir lahum. Komen A. Siapa yang baca dengan istaghfir lahum, komen B. Siapa yang baca dengan ustaghfir lahum, komen C. Boleh? Saya bagi A, B, C saja. A, B atau C. Saya ulangi sekali lagi, minta semua ambil bahagian. Siapa yang selama ini, bukan ikut kawan saya beritahu sekali lagi, ikut selama ini kalau jumpa macam ni, macam mana kita baca? Kalau sahabat-sahabat rasa macam tu baca, pilih A, B atau C. Siapa pilih A, astaghfir lahum, ataupun siapa pilih B, istaghfir lahum, siapa yang pilih C, ustaghfir lahum. Sekejap lagi kita baca ayat 280 ni sampai habis dulu. Sekejap lagi kita balik kepada perkataan ini bagaimana bacaan yang sebetulnya. Jadi diharapkan semua dapat beri komen insya-Allah. Jangan bimbang kalau silap pun saya akan betulkan. Kalau yang mana betul pun alhamdulillah saya akan tahqiqkan. Baik. Saya terus pada aula. Sekejap lagi kita balik pada sini. Kita bagi masa untuk semua ambil bahagian untuk respon dulu bagaimana dia baca sebelum ini. Sekejap lagi kita baca balik di sini. Au muncungkan mulut. Au la tastaghfir lahum. Ini baca tas, baca ta tu baris atas. Macam ni terpulanglah nanti kita akan dapatkan jawapan yang sebetulnya. Apakah bacaan yang betul dan benar di sini? Bagaimana cara bacanya? Au la tastaghfir. Tau bukan tau, beza tau dengan tau. Tau ghain makhrajnya di hujung kerongkong ini. Tau fir, ra ni jadi nipis. Jangan baca fir tapi baca fir. Tastaghfir lahum, hum idhar syafawi.
Mim mati yang ada tanda mati asli, ada tanda sukun ini, sahabat-sahabat minta ada yang tolong tulis poin-poin yang penting sepanjang perkongsian saya ini. Dibacakan dengan jelas, jangan dipanjangkan. Lahum, sempurna saja terus masuk. Di sini ikhfa hakiki. Disamarkan. Hamzah baris bawah bertemu nun asalnya bunyi in. Tapi datang ta disamarkan jadi dengan kadar 2 harakat. Tastaghfir lahum. Sekali lagi kita jumpa idhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati asli. Sab'i. Ada khokholah di sini. Sab. Jangan baca sab'i, tak betul. Yang betulnya sab'ina marratan. Di sini hukum ikhfa sekali lagi. Asalnya marratan, datang fa disamarkan. Bagi tanwin 2 di atas atau 2 di bawah bagi hukum ikhfa, barisnya tidak selari, atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang, disamarkan. Marratan, 2 harakat. Falai, di sini pula masuk beserta dengung. Nun mati bertemu ya. Idgham mirunnah, ada 4 keseluruhannya. Ya, waw, mim, nun. 4 huruf tersebut kalau ada sebelumnya nun mati yang tidak bertanda mati, ataupun tanwin di atas dan di bawah yang tidak selari, ataupun tanwin di depan yang macam nombor 99 itu, maka hukumnya idgham mirunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Falan yaghfirallah. Di sini lafz jalalah dibaca tebal. Yaghfirallahu lahum. Kemudian ada jim kecil, waqaf jaiz di sini, kita berhenti ujung lidah. Dzalika bi annahum di sini wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Ramai yang silap dia baca bi annahum. Sepatutnya bi annahum, baru masuk nahum itu. Kemudian masuk saja hum idhar syafawi. Jangan panjang, terus masuk. Kafaru billah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis. Beza. Kalau di sini kita baca tebal. Yaghfirallah. Ini billah, beza. Kalau tebal kita baca billah, itu salah. Di sini dibaca nipis. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana saya nak tahu bila keadaan dibaca nipis? Senang saja jawapannya. Tolong tulis apa yang saya nak beritahu ini. Sebelum perkataan Allah itu, lafz jalalah itu datang huruf yang berbaris kasrah, dibacakan nipis. Kalau sebelumnya datang berbaris fathah begini ataupun dhammah, dibaca tebal. Contohnya Abdallah, dal itu baris atas. Kalau baris kasrah, Abdillah, jadi nipis. Kalau baris depan, Abdullah, jadi tebal. Baik, jelasnya diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Billah, nipis, 2 harakat. Wa rasulih. Dan ha itu kalau waqaf, dia jadi berikan tanda mati mendatang. Lih, jangan baca lihi, itu tak betul. Itu kalau nak sambung, nak wasal. Wallahu la, di sini lafz jalalah dibaca tebal, 2 harakat. Wallahu la yahdil, jangan baca yahdil, ramai baca dil, sepatutnya dil. Dal baris kasrah bunyi di, bukannya bunyi de. Bila bertemu lam jadi dil. Qaumal fasiqin. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan fasiqin, salah. Ataupun kita 2 harakat tetapi kita masuk awal ke nun. Fasiqin, juga salah. Yang betulnya fasiqin, di ujung baru masuk ke nun. Kita dengarkan dahulu ayat ini, tarik nafas. Baik, sebelum kita baca ayat ini, kita balik kepada sini. Baik, diharapkan semua ambil bahagian ya. Dah jawab tadi A, B ataupun C. Baik, saya nak bagi tips yang mudah kepada teman-teman. Ini namanya hamzah wasal, huruf alif yang ada kepala sad di atasnya. Bila berada di awal kalimah, minta ada tolong tulis. Bila ada di awal kalimah, di awal ayat, maka dia ada fungsi bacaan, diberikan baris, sama ada atas, bawah atau depan.
Poin yang pertama dapat ya. Poin yang kedua, sekiranya selepas hamzah wasal itu datang huruf lam, maksudnya huruf yang kedua adalah huruf lam, maka hamzah wasal dibaca dengan baris atas A. Tetapi dalam hal ini, huruf kedua bukan huruf lam, tetapi huruf kedua adalah huruf sin. Maka dalam situasi begini, sahabat-sahabat lihat huruf yang ketiga. Huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Jadi jawapannya di sini, siapa yang jawab A baris atas A adalah salah, kerana huruf kedua bukan lam. Siapa yang jawab B, maka jawapan yang betul adalah B. Istaghfir lahum. Jadi, siapa yang jawab C juga salah. Seandainya ada di kalangan kita yang jawab A ataupun C, tak apa. Jadi, belajar dari kesilapan. Selepas ini jangan ulangi lagi. Maka bacaan yang betul adalah istaghfir lahum. Kita bacakan ayat ini, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Baik sahabat-sahabat, dapat belajar sesuatu okey diharapkan sahabat-sahabat at leastnya kalau tak seluruhnya pun 1-2 perkara dapat dipelajari dan dapat dimanfaatkan insya-Allah. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Jangan lupa bantu saya untuk kita sharekan ilmu ini. Boleh ya insya-Allah. Jangan lupa untuk menekan button share. Saya lagi tertarik nafas dan kita baca ayat ini. Astaghfir lahum. Maaf, saya silap. Saya baca as tadi. Sepatutnya saya baca is. Sekali lagi. Maafkan, saya ni manusia biasa. Kadang kita bagi tahu lain, kita baca lain. Sekali lagi ya, insya-Allah, tarik nafas. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Okey, jom kita masuk ayat yang kedua. Baik, masih bersemangat diharapkan. Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart daripada teman-teman supaya saya juga lebih bersemangat untuk membuat perkongsian ini. Baik. Fa baris atas, ra baris ke bawah, dibaca nipis. Fariha, ha. Tetapi jangan baca ha sebab dia naik di atas lam yang bermati. Dia baca farihal. Jangan baca farihal. Kalau farihal jadi ha simpul, ha besar yang makhrajnya di pangkal kerongkong ini. Ha ini makhrajnya di pertengahan kerongkong. Farihal mukhallafu. Kha ni makhrajnya di hujung kerongkong. Mukhallafuna bimaq'adihim. Bimaqa. Ada lantunan di sini. Ada khokholah di sini. Khokholah semuanya ada 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf ataupun ta. Yang ada tanda mati, sukun asli. Namanya khokholah sughra. Kena berikan lantunan. Kalau kita waqaf pada salah satu daripada huruf tersebut, juga diberikan lantunan kecuali dalam keadaan mat iwad. Iaitu baris tanwin 2 di atas. Nanti kalau jumpa saya bagi tahu. InsyaAllah.
Yang penting sahabat-sahabat kalau nak belajar banyak lagi, kena konsisten, ikuti insya-Allah daripada masa ke masa. Hari ini kita sudah sampai surah At-Taubah. InsyaAllah lama-lama kita bersabar, belajar, kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. Itu kalau saya waqaf di sini. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahu di sini him bacanya. Jangan baca bimaq'adihim. Beza ya. Yang sebetulnya bimaq'adihim. Ha baris kasrah bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi jangan baca him di sini, baca him. Itu bezanya. Kemudian khilafa farasu fa nak kera jangan lambat. Rasulillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis 2 harakat. Hi wa karihu. Hi nak kewa jangan lambat. Ini kadang-kadang bila perkataan yang berakhir dengan 1 harakat, kadang bila kita nak masuk pada perkataan seterusnya kita terlambat. Rasulillahi wa karihu. Hu itu dibaca 4 atau 5 harakat. Ai di sini idgham bi gunnah. Daripada an yujahidu jadi ai yujahidu 2 harakat. Bi amwalihim idhar syafawi, mim mati yang ada tanda masih asli di kedua-dua kan ini. Jangan dipanjangkan, sempurna saja mim mati terus masuk. Wa ikhfa hakiki di sini. Daripada wa anfusihim jadi wa anfusihim idhar syafawi sekali lagi. Fi sabilillahi wa qalu fi sabilillah. Di sini lafz jalalah dibaca nipis. Wa qalu wa 1 harakat, qa 2 harakat, lu 2 harakat. La ta di sini sekali lagi ikhfa hakiki. La ta disamarkan. Nak kata nun pun tidak, fa pun tidak, dengan kadar 2 harakat. La tanfiru fil har. Baik, silakan siapa nak minum air, izinkan saya. Bismillah. Baik. Sahabat-sahabat perhatikan. Ra ni bila diwaqafkan dia jadi tebal. Fil har. Jangan baca fil har itu salah. Itu jadi nipis. Di sini dibaca tebal. Waqaf qili di sini afdal diwaqafkan. Kemudian qulna 2 harakat. Rujahan di sini wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Naru jahannam baru masuk nama asyaddu harra. Ni jadi ma'iwat ron jadi 1 baris 2 harakat. Asyaddu harra. Bukan harra, ramai baca ra, dia ni baca ra, baca tebal. Kemudian ada jim kecil di sini waqaf jaiz, boleh berhenti di sini, boleh terus. Lau kanu yafqahun. Lau munculkan mulut. Kanu ka 2 nu 2 harakat. Yafqahun dan hujung baru masuk ke nun, ma'aril sukun. Jangan masuk awal jadi qahun, salah. Mestilah qahun baru sampai ke nun di akhir itu. Kita dengarkan dahulu ayat itu. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra
law kanu yafqahun. Okey, okey ke okey? Kalau sahabat-sahabat ya, dapat belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan juga mungkin boleh tulis sedikit di ruangan komen bagaimana penyampaian saya ini, terlalu laju, terlalu perlahan, ataupun ada yang terkurang dan sebagainya. InsyaAllah sahabat-sahabat saya dengan hati terbuka menerima sebarang kritikan dan teguran daripada semua, insyaAllah ya. Kerana tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala yang kita cari, bukannya pujian daripada manusia. Apatah lagi kejian dan kutukan daripada manusia. Tidak akan dapat memberikan apa-apa perubahan kepada diri kita, khususnya dalam kehidupan di akhirat. Yang kita cari adalah redha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa jua perkara yang kita lakukan, pastikan niat kita itu tidak lain dan tidak bukan seperti mana yang selalu kita ucapkan di dalam solat kita, dalam solat doa iftitah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat kita, perlakuan kita, perkataan yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup kita, mati kita, tidak lain dan tidak bukan lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah, Tuhan sekalian alam ini. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, carilah redha manusia, carilah redha Allah berbanding redha manusia. Jadi oleh itu, supaya hidup kita senantiasa senang. Kalau kita nak memuaskan hati manusia, mana mungkin? Manusia ada 1001 cara untuk membenci kita. Tetapi carilah redha Allah, kerana Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Senantiasa bersama dengan kita. Tanpa Allah, mana akan mungkin kita wujud ke dunia ini? Jadi oleh itu, berikanlah pengabdian yang secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih bersemangat untuk kita teruskan ayat yang seterusnya. Untuk hari ini kita baca sampai ayat 86 sahaja ya, insya-Allah. Kita lihat ayat ini. Falyadhaku, dha makhrajnya di tepi lidah. Falyadha, ha pedas. Haku qalilan. Di sini idgham bi gunnah, daripada qalilan datang waw jadi law, wal yabku ada khaqalah ni, yabku kafi fi su di hujung lidah, kafiran. Di sini disamarkan ikhfa hakiki, daripada kasiran jadi kafiran, 2 harakat. Jaza 4 atau 5 harakat. Di sini iqlab, daripada jazaan datang ba. Ini asalnya baris 2 di atas ya teman-teman. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, bagi hukum iqlab, sesuatu huruf itu diberikan 1 baris. Kalau dalam contoh tanwin, dia baris 1 baris ditemani dengan mim kecil. Begitu juga nun mati, dia berikan nun kecil ditemani dengan mim kecil. Maafkan, nun itu ada tanda mim kecil, bukan dibagikan nun kecil, itu bukan mim kecil, maafkan saya. Itu bagi hukum iqlab dalam nun mati. Ini dalam tanwin, dia beri 1 baris, dia tak tulis 2 baris macam ni. Ini 2 baris, tapi sebenarnya ini juga baris 2 ya teman-teman. An, tapi datang ba, ditukarkan daripada bunyi nun itu kepada bunyi mim, daripada an jadi am. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Jazaan bima kanu yaksibun. Kita dengarkan sahabat-sahabat, tarik nafas dahulu ayat ini. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Okey, kalau okey berikan thumbs up insya-Allah. Sekali lagi tarik nafas, kita baca ayat ini. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
Okey sahabat-sahabat, jom kita lihat ayat yang seterusnya. Sebelum itu yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Semoga Allah merahmati pertemuan kita supaya ada hikmah di sebalik pertemuan kita yang mungkin pertama kali bersama dengan kita, insya-Allah ya. Sahabat-sahabat, saya buat live ini setiap hari di page Facebook Fatih Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Yang belum lagi like, yang belum lagi follow page, kena buatlah lepas ni kalau nak mengaji. Insya-Allah. Kelas live ini kita berikan secara percuma kepada anda. Yang penting anda dapat belajar. Anda doakan saja saya diberikan kesihatan, dipanjangkan usia, dapat saya teruskan usaha ini insya-Allah supaya ianya menjadi satu peninggalan yang bermanfaat setelah kematian saya nanti. Dan saya harapkan sahabat-sahabat juga bantulah saya sharekan ilmu ini. Boleh ya, insya-Allah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Fa'ir di sini idgham bila gunnah. Daripada fa'in raja'akallah jadi fa'ir terus masuk tanpa dengung. Fa'ir raja'akallahu ila ta. 4 atau 5 harakat. Ifatim di sini idgham bi gunnah. Daripada tin jadi tim 2 harakat. Minhum min idhar halqi, hum idhar syafawi. Dalam hukum idhar halqi atau idhar syafawi, kedua-duanya nun atau mim itu diberikan tanda mati asli. Kena ada yang tulis-tulis apa yang penting ni saya bagi tahu ni. Penting. Jadi jangan lupa tulis. Bukan saya suruh bayar pun. Kalau saya suruh bayar 1 poin RM1 pun dah banyak dah ni. Tapi saya tak minta bayaran itu. Saya minta sahabat tolong tulis saja supaya kita dapat bantu kawan-kawan kita yang lain, dan kita nak, yang paling penting kita nak bantu diri kita. Nak ingati pelajaran ni bukan senang. Nak kena ulang, insya-Allah. Dia macam kita belajar menaip lah. Selalu saya buat bidalan begitu. First time kita jumpa keyboard komputer, kita duk cari A di mana, B di mana, D di mana, C di mana. Tapi lama-lama kita duk main, lama-lama jari kita dah tahu dah. A, dia automatik pergi ke mana. D, dia pergi ke mana. Begitulah kita baca Al-Quran ini. Mula-mulanya mungkin rasa kekok. Tapi kalau ada di kalangan teman-teman, ya, sebab apabila kita buat perkongsian secara kita baca ayat Al-Quran satu muka surat ini, banyak hukum-hukum yang terlibat bercampur dan sebagainya. Kalau ada di kalangan teman-teman yang nak belajar balik daripada asas satu persatu, nun mati, izhar macam mana, iqlab macam mana, bacanya, contohnya. Jangan bimbang, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid untuk dikirimkan kepada anda ke rumah. Untuk mendapatkannya itu ada perkara yang perlu dilakukan, insya-Allah. Sekejap lagi saya ceritakan di akhir perkongsian kita. Kita lihat dahulu di sini ya. Fasta'dhanuka lil khuruj faqul. Saya kena terang satu-satu. Kalau saya baca banyak sangat, saya tak dapat terang satu-satu. First tak. Di sini huruf hamzah. Tak, bukan tak. Kalau tak jadi huruf ain. Kalau tak jadi huruf kaf. Di sini huruf hamzah. Tak. Za di hujung lidah. Zanuka lil. Lil, bukan lil. Lil, bukan lil. Lil. Ada yang komplain. Ada yang kata, Ustaz, mana boleh baca satu-satu gitu. Boleh baca satu perkataan. Saya nak ajar daripada asas satu persatu sendi-sendinya itu. Saya tidak berniat untuk mengasing-asingkan ayat itu, tidak. Tapi saya nak kena bagi tahu sini. Contohnya saya baca kalil. Memanglah mana ada perkataan kalil, tapi saya nak bagi tahu kau nak kelil itu jangan lambat. Sebab itu ada begitu. Saya baru ni saya lihat ada komen dari seorang juga guru Al-Quran. Baguslah teguran itu, tapi tujuan saya bagi tahu itu lain. Mungkin guru Al-Quran itu dia mengajar level orang yang dah pandai. Saya menganggarkan di kalangan kita mungkin ada yang dah pandai, tapi mungkin ada di kalangan kita yang perlu bimbingan satu persatu. Jadi saya terpaksa buat perkongsian yang begini. Jadi diharapkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati saya. Jadi insya-Allah yang penting sahabat-sahabat doakan saja yang terbaik. Kerana semua daripada kita, niat kita adalah baik untuk membantu berkongsi ilmu ini. Jadi adab kita mesti dijaga. Adab walaupun kita merasakan diri kita pandai, tapi man qala annahu alim fahuwa jahil. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang mengata dirinya pandai, sesungguhnya dialah orang yang jahil. Jangan merasa diri kita serba tahu, kerana pasti Allah lah yang maha tahu. Ilmu yang diberikan kepada kita ini sedikit saja. Kalau nak dihimpunkan ilmu Allah ni, nak dibandingkan dengan ilmu kita, tidak sampai setitis air di lautan pun ilmu yang kita ada ini.
Jadi oleh itu sentiasalah bersifat dengan sifat tawadhu', rendah diri. Ya. Lil khuruji faqul. Di sini qaf bari depan naik di atas lam yang bersabdu. Faqul la. Di sini disamarkan. La. Dua harakat. Takhruju. Takhruju. Dua harakat. Ma'iya abadau. Ini semua satu harakat. Ma'iya abadau. Di sini je baru masuk beserta dengung dua harakat. Daripada abadan jadi abadan wala. Di sini disamarkan. Wala tuqatilu. Dua harakat. Ma'iya aduwa. Waw itu bersabdu. Tekankan. Ma'iwat ni. Wan jadi wa. Satu baris dua harakat. Ma'iya aduwa. Kalau waqaf. Kalau kita nak sambung dia jadi izhar halqi. Ma'iya aduwan innakum. Sebab apa? Sebab datang selepas tanwin itu huruf hamzah. Jadi izhar halqi. Kalau nak sambung. Kalau waqaf jadi aduwa. Tekankan. Jangan baca aduwa. Aduwa tak betul. Dia kena adu. Aduwa. Baru masuk wa itu. Innakum. Izhar syafawi. Raditum. Di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba dibacakan dengan dua harakat ya teman-teman. Tolong tulis ya poin ni. Raditum bil qu'udi awwala marratin. Di sini ikhfa hakiki disamarkan dua harakat. Faqa'udu diberikan lantunan. Faqa'udu ma'al khalifin. Baik. Okey ya. Jom kita baca. Sebelum itu sekali lagi saya nak ajak sahabat-sahabat sebelum kita baca ni share dulu boleh tak? Bantu saya tekan button share. Kita kongsikan ilmu ini. Kita bacakan sama-sama tarik nafas. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. Saya waqaf di sini saya berikan pantulan kerana jim merupakan huruf qalqalah. Kalau saya waqaf lah. Kalau sahabat-sahabat nak sambung silakan. Saya nak bantu juga di kalangan kita yang mungkin tidak sampai nafas. Jadi kerana sebab itu saya pendek-pendekkan ayat yang panjang supaya mereka tahu bagaimana nak waqaf dan bagaimana nak tidak. Kalau dah waqaf di sini ambil pada fasta'zanu. Fasta'zanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya. Sekali lagi tersilap tadi, hilang fokus. Sekali lagi fasta'zanu. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. Boleh? Panjang sangat tak? Daripada sini ke sini. Kalau panjang mungkin boleh berhenti di sini. Contohnya. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. Kalau tak sampai di sini, waqaf di sini. Kemudian فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Baru berhenti di situ. Sekali lagi tarik nafas. Diharapkan masih bersemangat teman-teman. Boleh tak saya dapatkan sekali thumbs up? Kita teruskan ayat ini. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Okey, jom kita teruskan ayat seterusnya. Sebelum itu sahabat-sahabat santai-santai, kita niatkan bacaan ayat suci Al-Quran kita ini. Hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Baik sahabat-sahabat, kita teruskan ayat kita yang seterusnya. Ayat yang ke-84. 84, yang ketiga terakhir untuk hari ini. ولا تصل lam sabdu tusalli ala bukan ala. Kalau a jadi hamzah, di sini huruf ain. Ala ahadim, di sini ha pedas. Ahadim, di sini idgham bi gunnah, daripada din jadi dim, tapi jangan lupa dengungkan dua harakat. Ahadim minhum, di sini kena baca dengan dua harakat. Sahabat-sahabat, sekejap sebelum saya nak teruskan ni, saya nak bawa tunjuk perbezaan. Di sini idhar halqi, di sini idgham mislain saghir. Di sini jelaskan, di sini didengungkan dua harakat. Perhatikan di sini. Tadi saya ada jumpa satu perkataan yang hampir sama dengan itu, tetapi dibacakan dengan dengan izhar, dengan jelaskan saja. Kalau kita lihat di sini, di sini nampak tak nun matinya ada tanda mati, min hum, mim matinya ada tanda mati, izhar syafawi. Ini hukum izhar syafawi ya, mimnya ada tanda mati, ni izhar halqi, nunnya ada tanda mati. Kita lihat pada perkataan ini, nunnya ada tanda mati, mimnya tidak ada tanda mati. Di sini dapat lihat bahawa di sini jangan jelaskan. Di sini kena dengungkan dua harakat. Jadi kena ingat kalau sahabat-sahabat tak ingat nama pun, idgham mislain saghir yang saya bagi tahu, tengok mim yang ada tulis tu dia ada tanda tak? Kalau tak ada tanda maka panjangkan dua harakat. Yang ada tanda mati jangan panjang. Ya, di sini kena baca minhum dua harakat baru masuk mata abadau. Mata abadau, di sini daripada abadan jadi dau, masukkan beserta dengung dua harakat. Wala taqum ala qabrih, dan dimatikan ha itu dengan tanda mati mendatang. Kalau waqaf, kalau sambung jadi hi, itu jadi maksilah tawilah, dibaca 4 atau 5 harakat. Ala qabrihi innahum, itu kalau nak sambung. Ya, kalau waqaf jadi qabri, dan ba itu tanda mati asli kena berikan lantunan. Kemudian innahum kafaru billahi wa rasulihi, dibacakan 2 harakat. Wa matu wa hum idhar syafawi, sempurna saja hum terus masuk. Fasiqun, dan diwakafkan dengan ma'ri li sukun sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini, tarik nafas, kita baca bersama-sama. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Allahu Rabbi.
Allahu Rabbi. Jadi moga Allah lindungi diri kita daripada tergolong di kalangan golongan yang fasik. Jangan sekali kita mengkufuri Allah dan juga Rasulnya. Jadi insyaAllah ya teman-teman, bulatkan i'tiqad kita, akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi tarik nafas, kita baca ayat ini. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Baik, kita lihat ayat yang ke-85, ayat yang kedua terakhir. Masih bersemangat. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. InsyaAllah kita dah tak lama dah ni, dah sampai ke hujung-hujung dah. Diharapkan masih semangat lah. Jangan hujung-hujung semakin lemau, semakin malas. Jangan ke mana-mana. Sedikit saya lagi insyaAllah. Kita teruskan ayat ini. وَلَا تُعْجِبْ, berikan lantunan di sini. تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ, idhar syafawi. وَأَوْلَادُهُمْ, waqaf jaiz di sini. Innama, baru masuk nama. Jangan baca innama. Tak betul. Di sini kena wajib dengan dua harakat. Innama yuridullah. Lafz jalalah di sini dibaca tebal dua harakat. Huai, di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengan dua harakat. Huai yu'adzibahum. Di sini ikhfa syafawi disamarkan, dibacakan dengan dua harakat. Yu'adzibahum biha fid dunya. Di sini izhar mutlak. Saya dah bagi tahu banyak kali sebelum ini. Untuk hari ini saya nak bagi tahu sekadar untuk jelaskan saja. Huraiannya insya-Allah di ruangan kali lain saya akan bagi tahu. Saya bagi tahu di sini kena baca dengan jelas saja, dunya. Jangan baca dunya. Walaupun nun, lihat tak, di sini nun mati bertemu ya. Di sini nun mati bertemu ya juga. Tetapi di dalam izhar mutlak, nun matinya ada tanda mati. Dalam idgham bi gunnah, nun matinya kosong, tidak bertanda. Walaupun kedua-duanya nun mati bertemu ya. Tetapi ini hukum idgham bi gunnah. Ini hukum izhar mutlak. Kalau sahabat-sahabat nak belajar dengan lebih detail, insya-Allah jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya ada buku asal dan buku tajwid untuk diberikan kepada anda serta rakamannya. Bukan kita beri buku saja, kita bagi rakaman buku tersebut dan kita huraikan satu persatu. Insya-Allah. Sahabat-sahabat nak dapatkan, tunggu sehingga akhir. Di sini ikhfa hakiki, disamarkan dua harakat. Anfusuhum, izhar syafawi. Wahum, izhar syafawi. Kafirun. Kita dengarkan ayatnya. Tarik nafas. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Okey, belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu, kongsi-kongsikanlah ilmu tersebut. Ya, jangan lupa tekan button share yang belum lagi. Yang dah tekan pun insya-Allah boleh tag pasangan anda. Kadang biasalah suami ni, kadang bila isteri pandai sikit pada dia, bila isteri ajar tegur, dia susah nak terima. Sebab apa? Dia ada keegoan lelaki. Jadi, sahabat-sahabat, tag suami anda. Yang mana kita nak ajar suami kita sendiri mungkin susah. Ataupun suami kita sibuk, tak sempat kerja, tak sempat pergi kelas dan sebagainya. Tag mereka. Tag anak-anak kita, insya-Allah. Supaya kita bantu mereka juga untuk belajar sesuatu. Kita nak teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up sekali lagi, insya-Allah. Kita lihat ayat yang terakhir ini. Wa idza, di ujung lidah dibaca 4 atau 5 harakat.
Disamarkan dua harakat ikhfa hakiki. Unzilat, ada bunyi angin. Lat suratun, izhar halqi. Sempurnakan saja, jangan baca panjang dua harakat. Di sini jangan dipanjangkan. Suratun an aminu billah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis dua harakat. Billahi wajahidu ma'a rasulihis. Rasulihis. Bari kasrah naik di atas sin yang bersabdu ni. Ma'a rasulihis ta naik dia hamzah yang bertanda mati. Zanaka ulut. Ni. Ma'a rasulihis ta zanaka ulut. Ni waw yang ada bulat penuh ini huruf zaidah saja. Jangan dipanjangkan dua harakat. Jangan baca ulu. Tak betul. Dia kena baca ulut. Lam baris depan naik di atas ta yang bertanda mati. Di sini alif lam qamari, alif lam syamsiah di sini ya, lamnya tidak dibunyikan. Ulut tawli minhum wa qalu. Wa satu, qa dua harakat, lu dua harakat. Zaur, ra di sini dibaca tebal, jangan baca zar tetapi zaur. Zaurnanakum, di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung di sini dua harakat. Ma'al qa'idin. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulih. Saya waqaf di sini untuk nak bantu teman-teman yang tidak sampai nafas. Kemudian ibtidak nanti pada wajahidu. Wajahidu ma'a rasulih ista'zanaka ulut tawli minhum wa qalu zarnanakum ma'al qa'idin. Boleh? Kalau tak sampai juga sampai sini, daripada wajahidu ni berhenti di minhum ini. Kemudian ibtidak pada waqalu. Mengikut. Yang penting sesuaikanlah ya dengan perkara-perkara dan maksud-maksud ayat tersebut. Jom sahabat-sahabat, kita dah lihat satu persatu. Sekarang ni saya nak ajak semua kita baca balik daripada awal ayat 80 hingga ayat ke-86 dari surah At-Taubah. Siapa yang nak buka Al-Quran silakan ya, muka surat halaman 200. Siapa yang belum share ataupun dah share, nak share lagi silakan ya. Saya merayu dan saya memohon teman-teman sharekan dahulu pelajaran ini sebelum kita mulakan bacaan bersama-sama. Dan yang sesiapa di kalangan kita nak belajar balik Al-Quran daripada asas, nak betulkan makhraj huruf, ataupun nak hadiahkan buku yang saya bagi tahu tadi itu kepada suami anda, kepada anak-anak anda ataupun kepada ibu ayah anda, tunggu sehingga akhir, insya-Allah saya akan kongsikan bagaimana untuk dapatkannya. Siapa nak betulkan kedudukan silakan, siapa nak minum air juga silakan. Izinkan saya, bismillah. Baik, kita nak mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن
يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh sampaikan untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada teman-teman ya. InsyaAllah yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Yang belum lagi like page selepas ini, insyaAllah boleh like page untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya dan ayat-ayat yang seterusnya insyaAllah, sehingga khatam Al-Quran bersama-sama. Baik, seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, mungkin ada di kalangan teman-teman yang dirahmati Allah yang merasakan inilah detiknya, inilah ketikanya untuk belajar balik mengaji Al-Quran daripada asas. Kita betulkan kembali makhraj huruf, kita belajar hukum-hukum tajwid satu persatu insyaAllah. Ataupun mungkin ada di kalangan teman-teman yang nak bantu suami anda, nak bantu isteri anda, nak bantu anak-anak anda untuk belajar mengaji Al-Quran. Inilah masanya untuk bersama dengan kami menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, ahli cepat Quran akan diberikan keistimewaan
yang khusus. Antaranya ialah kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan kedua-dua buah buku tersebut di dalam buku yang boleh diakses rakamannya melalui Facebook Close Group Cepat Quran, bukan dalam bukan dalam Facebook Fatihah Learning Center ini dalam satu grup yang lain yang kita buat khusus untuk mereka yang jadi ahli. Kita masukkan dalam grup tersebut. Dalam tu ada rakaman-rakaman daripada pelajaran buku asas dan buku tajwid, dan juga di dalam aplikasi Cepat Quran, insya-Allah pelajaran daripada buku asas dan tajwid ini boleh diakses melalui aplikasi tersebut. Jadi mereka yang nak dapat akses penuh di dalam aplikasi tersebut boleh sertai kami menjadi ahli Cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat yang selain daripada buku dan rakamannya, kita berikan juga untuk mereka yang mendaftar hari ini 3 bonus tambahan, iaitu kita berikan e-book nota ringkasan tajwid kepada sahabat-sahabat. Kita ringkaskan ilmu tajwid dalam satu nota, kita buat dalam bentuk e-book setebal lebih daripada 30 muka surat, kita akan berikan kepada anda. Selain itu, kita akan berikan rakaman bacaan Al-Quran sebanyak 30 juzuk ini daripada masa ke masa, insya-Allah. In total sahabat-sahabat ahli Cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran, bukan 8 video, bukan 80, hampir 800. InsyaAllah kita belajarlah sikit-sikit daripada asas, go through. Yang mana yang dah jadi ahli, yang dah dapat buku, nasihat saya gunakan daripada awal, pelajaran pertama habis masuk kedua, ketiga. Jangan lompat-lompat, jangan tengok sini sekejap sana sekejap, ikut flow dia. Muka surat 1, muka surat 2 sampai habis buku asas, baru masuk buku tajwid, insya-Allah. Kemudian sahabat-sahabat, selain daripada itu, kita berikan bonus yang ketiga, iaitu konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Kalau ada persoalan, ada pertanyaan, insya-Allah kita boleh buat appointment, kita boleh buat video call di mana sahaja sahabat-sahabat berada. Keahlian Cepat Quran ini bukan hanya terbuka untuk mereka yang daripada semenanjung Malaysia, termasuklah bagi mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja sahabat-sahabat berada sekarang ini. InsyaAllah asalkan ada talian internet, kita boleh belajar mengaji Al-Quran. Dengan PKP yang tak boleh pergi ke mana ini, kadang keterbatasan itu tidak menghalang kita untuk belajar mengaji. InsyaAllah kita gunakanlah teknologi yang ada hari ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, saya nak mengajak sekali lagi, sahabat-sahabat yang dah jadi ahli pun mungkin boleh tanya, mungkin sahabat-sahabat yang belum jadi ahli boleh bertanya kepada sahabat-sahabat yang telah menjadi ahli, bagaimanakah perubahan dalam kualiti bacaan Al-Quran mereka, ada tak manfaat sertai menjadi ahli ini. Jadi kalau saya cakap sendiri mungkin it's not fair. Sahabat-sahabat tanya sendiri kepada mereka yang dah jadi ahli, yang bersama dengan kita tadi daripada awal, yang mungkin yang dah meninggalkan kita. Meninggal tu bukan meninggal dunia, maksudnya yang dah keluar daripada live ini, tak apa, mungkin mereka ada urusan yang lain. Kita yang belum lagi menjadi ahli ini, marilah bersama untuk kami berikan apa yang saya bagi tahu tadi. Baik, jangan bimbang tentang komitmen bulanan. Biasalah dengan PKP ini, orang kewangannya kurang baik dan sebagainya. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli Cepat Quran hanyalah yuran keahliannya sekali saja seumur hidup, sahabat-sahabat. Bukan setiap bulan, tetapi sekali saja seumur hidup. Sahabat-sahabat, yuran keahliannya untuk kita membuatkan persiapan ini. Kita bukan menjual ilmu Al-Quran itu, tidak. Saya nak sahabat-sahabat betul-betul clear tentang ini, kerana kita tak nak ada timbul suara-suara nanti di belakang, insya-Allah. Kita hanya mengenakan charge ini hanyalah untuk kos kita print buku, kos kita buat penghantaran, kos rakaman dan sebagainya, itu sahaja. Itu pun bukanlah kos keseluruhan. Kalau kena ikut kos keseluruhan, menelan belanja hampir ratusan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit, itu sudah pasti. Tapi sahabat-sahabat nak jadi ahli tak perlu bayar puluhan ribu, tak perlu bayar 1000 pun, bukan 500, bukan 400, bukan 300. Untuk hari ini kita berikan tawaran yang sangat istimewa, hanya RM270 untuk seumur hidup. Seumur hidup, sahabat-sahabat. InsyaAllah dapat bersama dengan kita dalam satu perjalanan ini. Anggaplah ini satu perjalanan kita melayari satu bahtera kehidupan dalam kita menjejak dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama dengan kami menjadi ahli Cepat Quran, untuk kita belajar mempelajari satu bahagian daripada juzuk ilmu Al-Quran tersebut. Ilmu Al-Quran itu sangat luas, dan salah satu juzuknya ialah ilmu tajwid ini.
Jadi marilah bersama dengan kami sekali lagi. Yang mana yang nak daftar boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapatkan keseluruhan yang saya beritahu tadi itu, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh print screen ataupun boleh catat nombor yang saya nak bagi tahu ini, 011162177797. Ini nombornya. Saya ulangi, 011162177797. Nombor WhatsApp kita. Sahabat-sahabat boleh WhatsApp nombor tersebut. InsyaAllah admin kami akan guide bagaimana buat pendaftaran, dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan buku ke rumah. Ataupun mungkin ada sahabat-sahabat yang tak tahu, Ustaz nak print screen macam mana ni telefon ni, ataupun yang tak tahu, Ustaz saya tak ada pen nak tulis macam mana nombor ni. Jangan bimbang, komen nombor telefon anda di ruangan bawah. Tulis nombor telefon anda di ruangan komen. InsyaAllah secepat mungkin admin kami akan WhatsApp anda ataupun akan call anda untuk menerangkan bagaimana untuk melakukan pendaftaran. Ataupun sahabat-sahabat yang mungkin familiar buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman website kita www.cepatquran.com, cepatquran.com, cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran langsung di situ. InsyaAllah, saya ulangi sekali lagi, yang nak dapatkan keseluruhan apa yang saya bagi tahu tadi itu, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun terus buat pendaftaran di website www.cepatquran.com. InsyaAllah sahabat-sahabat, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli boleh ikuti video tersebut untuk mengetahui pendekatan dalam buku yang akan kami kirimkan ke rumah anda. InsyaAllah mereka yang mungkin boleh nak hadiahkan keahlian ini kepada pasangan anda, suami anda, isteri anda, anak-anak anda juga dialu-alukan, insya-Allah. Dan kita juga ada program nanti di hadapan nanti, saya bakal beritahu dengan detail. Ada satu program yang sangat menarik untuk saya kongsikan kepada mereka yang nak membantu mu'alaf untuk belajar mengaji Al-Quran. InsyaAllah saya akan beritahu di ruangan yang lain. Bagi mereka yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, insyaAllah boleh ikuti sambungan bacaan ayatnya. Kita buat live setiap hari di page Facebook ini. Boleh like page untuk tidak terlepas. Cukup time pukul 7 pagi, 3 petang atau 10 malam. Sahabat-sahabat masuk ke dalam page ini, boleh ikuti pelajaran bersama saya dan kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Saya rasa setakat itulah dulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Sungguhnya yang sempurna, yang baik itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad
bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.